Assalamualaikum. Kita ada satu pepatah lama-lama. Bertali boleh diseret. Makna tali tu kita boleh diseret. Bertampuk kita boleh dijinjin. Maksud dia setiap persetujuan tidak boleh dibatalkan kerana ada hitam putih. Itu maksud pepatah itu. Tapi petang ni kita bukan nak bincang pasal tali ke apa, tapi kita akan bincang pasal tongkat semasa kita membuat pendakian ataupun penurunan ataupun menjalan di tanah rata. Kita menggunakan tongkat, kegunaan tongkat. Jom. Assalamualaikum. Okey, masa dalam mendaki, apa tujuan kita bertongkat? Satunya untuk menyokong beban kita masa kita bawa haversack ke, kita akan menggunakan tongkat. Lagi satu, kita untuk mengawal keseimbangan badan di tempat curam ataupun di lereng yang bercuram lah ataupun yang licin. Dan lagi satu sebagai senjata lah. Sebagai senjata dan sebagai salah satu alat pertolongan kalau orang jatuh ke di tempat licin, kita akan bolehkan guna selain daripada tali, tenaga manusia, kita bolehkan gunakan tongkat ataupun kayu atau apa saja. Tapi kita bincang pasal tongkat. Ini okey, tongkat. Selalunya tongkat kita menggunakan atas bawah tajam, tapi kali ni tongkat yang biasa saya selalu gunakan ni khususnya masa di dalam hutan, di kawasan hutan lah, selalu gunakan ni cabang 2. Tujuan dia cabang 2 ni supaya bila kita menekan di tanah atau di mana, kita tak mudah, kalau tanah tu lembut, tak mudah terlampau terjelus. Kita menggunakan cabang 2. Lagi satu, kita senang kalau kita turun dari tempat licin di kawasan tanah tinggi, kalau kita terlajak, kita boleh gunakan sebagai penahan. Berbanding kalau yang ini, dia kadang-kadang dia tergelecek kalau kita menahan di tepi batang pokok. Tapi yang ini insya-Allah dia ada 2 cabang ni, maknanya bila kita tergelecek kita boleh penahan. Yang ini kita boleh menahan dia punya daripada kita jatuh. Selalunya kalau kayu ni jangan terlampau besar ataupun terlampau berat. Kita gunakan yang sederhana, ikut kemampuan kita punya fizikal. Sedap kita memegang. Dia untuk tongkat kayu. Selain itu, kita bolehkan guna ini di sebelah atas. Untuk penahan kita punya tangan ni. Senang kita nak menongkat. Ini. Selalunya ini sesuai kawasan tanah tinggi masa bila kita nak mendaki ataupun nak menurun. Tempat yang licin kita sesuai lah. Ni tongkat kayu ni. Lagi satu, kita boleh gunakan sebagai senjata. Untuk kalau ada apa-apa ke senang. Jangan terlampau panjang. Kalau boleh cukuplah ni. Kita punya satu ni. Satu apa kita panggil ni? Satu bidang ni. Ataupun dalam
separas kita punya pusat. Kalau terlampau panjang nanti takkan kita nak bertongkat macam ni kan. Makna kita kena separas pusat pun cukup lah. Itu kelebihan tongkat kayu. Memang praktikal kalau cabang 2 di sini. Di bawah ni. Kita boleh tukar. Lepas tu kalau kita berjalan, kita letih, kita boleh tukar gunakan ini. Ataupun macam ni. Lagi satu, kalau kita nak menyambut orang tergelicir ke, dia boleh pegang kuat sikit. Berbanding kalau di sini, dia kurang lah dia punya pegangan dia. Kalau yang ini dia ada apa ni, dia punya berlekuk-lekuk ni, berbunyi-bunyi senang. Dia grip senang sikit kalau kita nak menyelamatkan orang. Yang ini. Itu kalau siapa-siapa nak mendaki, kalau tak pernah gunakan cabang 2 ni, cuba. InsyaAllah memang selesa. Memang boleh dipraktikkan. Tapi tentukan lagi satu, bila kita ambil kayu dalam hutan, tentukan jangan ada pokok-pokok tu yang ada setengah tu dia bergetah, dia gatal. Tentukan apa ni, bila kita ambil, kita potong, kita tengok dia. Kita boleh tahu kalau getah tu warna merah ke apa, itu ada unsur-unsur kegatalan. Okey, ini pasal tongkat ni. Lagi satu, kalau kita mendaki di tanah pamah ataupun tanah rata pun boleh pakai ni berkaki 2 ni, tongkat berkaki 2. Boleh pakai, senang. Okey, dan lagi satu, tentukan apabila kita bertongkat tu, jangan kita menghayun-hayun di belakang, takut orang kena. Ada kadang-kadang dia letih, dia saja nak main ni, nanti kena orang, bahaya. Okey, untuk itu secara asasnya. Banyak lagi pasal hal-hal tongkat ni, tapi yang praktikalnya kita gunakan apa yang ada dalam semula jadi ni. Semasa kita mendaki, kita tengok kayu ada, kita buat tongkat. Ini memang efektif. Dan ada lagi tongkat ni yang di luar sana dijual. Selalu orang bawa pergi jogging, dipanggil pole. Itu sesuai juga, tapi terpulang kepada masing-masing lah kesesuaian dia. Kadang-kadang ada yang dia tak sesuai, terpulang pada masing-masing. Tapi kita cari yang lebih efektif. Lagi satu, kayu ni kalau dia kering, kalau ada kilat ke, tak ada apa. Kalau yang ini dia pakai yang moden punya sekarang ni, dia ada gunakan aluminium. Bila kilat pun mungkin bahaya juga. Okey, lagi satu nanti. Jom kita tunjukkan lagi satu. Okey, lagi satu. Ini yang tongkat yang telah saya gunakan dekat 20 tahun lebih saya simpan ni. Dia nama Leki. Ini buat daripada aluminium. Kelebihan tongkat ni, kita boleh bawa dari rumah. Berbanding kayu tu kita ambil di tempat yang mana kita nak pergi mendaki tu. Tapi yang ini kita boleh beli ni. Dulu saya beli berapa ringgit aja ni. Ini lagi satu, dia boleh adjust, boleh panjang. Dia punya tu, dia ada tulis dia punya berapa sentimeter tu, dia ada tulis. Dia ada tulis. Dia boleh sambung-sambung. Dia punya tongkat ni. Ini pun bagus juga, tapi dia tajam. Ada lagi satu tu, dia ada berbentuk bulat di sini.
berbulat. Maknanya bila kita cacak di tanah tu, kalau tanah tu lembut, dia ada penahan, dia bulat sikit. Yang contoh yang bercabang tadi, bila kita tu dia masuk dalam tanah. Tapi yang ini dia ada bulat lebar macam tu. Cacak dia tak ada termasuk terjun dalam tanah. Yang ini tinggi sampai ke muka pun boleh. Dia ada tempat pemegang dia. Pasal ini kita beli, memang ada tempat pemegang dia, tak bagi jatuh. Ini bukan untuk main pedang-pedang dalam hutan ataupun tempat mendaki. Dan untuk untuk emergency ke, selalunya atas Beirut, puncak gunung, kita tak ada, kalau kita nak sidai, kita boleh gunakan ini. Dia boleh hijas panjang. Kita sidailah baju yang lembap basah tu, kita boleh sidaikan. Ini ada juga buat daripada fiber karbon, tapi mahal lah. Yang ini aluminium. Jenama dia ada tempat pemegang macam pedang, sedap sikit. Ini kalau tempat-tempat, ada lagi satu untuk kawasan salji ke, kawasan tanah bukan payah, dalam air tak guna pun kita pakai ni. Kawasan yang keras, lembut, atau kawasan tempat licin, ni kita boleh tutup. Ini bagus ni, bukan apa, dia ringan sikit. Bila hujan ke kilat, kita kena jaga sikit. Pasal dia pengalih haba. Ni aluminium ni. Dia jadi panjang ini aja. Dia ada macam-macam jenis. Ini apa ni? Tongkat ni. Berbanding kayu. Lagi satu, bila kita mendaki, kalau kita pakai mencangkuk ni, kadang-kadang kita ada rasa letih sikit bila mendaki. Terutamanya masa di curam-curam gunung tu. Bila kita lagi nak sampai, kita letih pasal dia udah terlampau tinggi. Lepas tu lama perjalanan. Kadang-kadang kita nak berjalan pun, nak naik pun lemah. Kadang-kala ada juga terjumpa di batang-batang pokok tu, yang mana celah ni kita boleh masuk kat sini. Kita sebagai pemegang, kita masukkan celah tu. Lepas tu kita okey. Itu tujuan dia. Banyak lagi kegunaan dia ni. Tapi salah satu yang popular masa saya mendaki, saya buat macam ni lah. Udah nak sampai dah tu, kadang-kadang tak larat, kita buat ni, kita masukkan celah ni. Okey, cukup setakat itu aja sesi penerangan ni. Dan assalamualaikum dan salam horas. Sehingga berjumpa lagi kita di lain sesi.